Polis Diraja Malaysia PDRM memerlukan undang-undang bersifat lebih agresif dan proaktif bagi memerangi kegiatan kumpulan kongsi gelap atau pertubuhan haram yang kebelakangan ini dikesan semakin aktif dalam jenayah kekerasan. Pada 14 April lalu, pemimpin sebuah kumpulan kongsi gelap dikesan terbabit dalam kejadian kes tetak secara terbuka di sebuah pusat beli belah di Seremban sebelum dia bersama dua yang lain ditahan polis di Port Dickson, Negeri Sembilan dalam tempoh 24 jam. 5 hari kemudian, sekumpulan 8 individu termasuk seorang wanita berusia antara 19 hingga 26 tahun dipercayai samsing mencederakan seorang lelaki sehingga video kejadian itu tular di sebuah pangsapuri di Pasir Gudang, Johor sebelum berjaya diberkas 22 April lalu. Pada 23 April, seorang lelaki cedera parah termasuk putus 5 jari tangan kiri selepas diserang dan ditetak sekumpulan 5 lelaki di hadapan sebuah restoran di Bandar Sunway Subang Jaya dipercayai akibat perselisihan faham membabitkan geng 21 dan geng 36. Timbalan Pengarah Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Fadil Malsus berkata, kumpulan jenayah terancang seperti itu mampu bertindak lebih ganas dan mengancam keselamatan masyarakat sekiranya tidak ditangani dari awal. Katanya tindakan undang-undang terhadap kumpulan kongsi gelap pada masa ini hanya berdasarkan kanun keseksaan atau kesalahan jenayah yang dilakukan mana-mana ahli kumpulan itu dan bukannya tindakan secara menyeluruh. Jadi di sini saya nak ambil kesempatan ni, saya nak highlight bahawa undang-undang yang ada ni kita akan go against diorang bila mereka terlibat dalam jenayah. Kalau mereka samun menggunakan senjata api, kita tuduh. Kalau mereka samun rumah, kita tuduh. Dia samun kedai, kita tuduh. Yang mana yang terlibat, kita tuduh. Tapi hanya menggunakan undang-undang yang sedia ada. Justru katanya, polis hanya boleh mengambil tindakan hanya apabila mereka terbabit dalam jenayah tertentu. Sedangkan pada masa sama, mereka aktif dalam aktiviti jenayah pemerasan, ugutan, meminta wang pelindungan serta penyeludupan kontraban dan dadah. Fadil berkata, pelakuan jenayah membabitkan kumpulan ini semakin hari semakin membimbangkan apabila mereka mula aktif dalam kegiatan serangan dan penculikan. Jadi yang ini yang kita nak. Sekarang we are depending on Akta Pertubuhan. Akta Pertubuhan ni bukan saya kata lemah, tapi sebenarnya kita perlu lagi satu undang-undang yang lebih agresif, lebih proaktif in terms of prevention ni. Kita nak mengelak mereka ni terlibat. Dan kita nak bagi warning kepada ahli-ahli ni. Sebab kalau kita tuduh mereka dalam jenayah, kita tuduh mereka dalam satu kes yang dikatakan jenayah, kita tuduh mereka yang terlibat je. Tapi ahli-ahli kumpulannya kita tak dapat buktikan. Dan bukan semudah itu tuduh mereka ni dalam rompak tu. Tak ada orang pun yang boleh nampak diorang bunuh orang. Hanya sekumpulan diorang dikaitkan, ditangkap dan hasil siasat kita dapat mengetahui 1-2 orang yang terlibat. Jadi kita tahu kumpulan ni ada 300, tapi bila berlaku jenayah kita tuduh 4 orang, 3 orang. So, we are not really aggressive go against the organisasi. Itu yang perlukan undang-undang yang baru. Beliau berkata, tidak mudah mengatasi kekangan undang-undang berkaitan walaupun risikan polis mendapati sesuatu jenayah dilakukan ahli kongsi gelap. Lebih membimbangkan, katanya kongsi gelap hari ini juga mensasarkan pelajar sekolah. Dan bukan semudah itu kita nak tuduh diorang ni. Sebab sekarang ni perlakuan jenayah semua fully cover dah. Glove, face mask, spek, pakai balaklava sama. Yang baru ni masuk ke rumah orang sampai 10 orang pakai balaklava. Nampak serupa jenayah betul. Padahal diorang ni pergi attack diorang punya geng je pun. Gengnya ada hutang sana, hutang sini. Ni geng-geng diorang pun. Diorang bergaduh sesama diorang pun. Dan yang melibatkan diorang ni, yang mana yang boleh kita buktikan, kita akan siasat, kita akan reman, kita akan tuduh.